Sebanyak 17.25 bilion ringgit pelaburan diluluskan berjaya ditarik pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA sejak Januari hingga 31 Julai lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaburan itu bakal mencana 12,315 peluang pekerjaan. Pelaburan disokong pertumbuhan berterusan dalam sektor elektrik dan elektronik, mekanikal dan elektrikal serta peranti perubatan di wilayah ekonomi Koridor Utara NCER. Perkembangan positif ini termasuk pelaburan asing Balatna Food Industries dari Qatar sebanyak 2.1 bilion ringgit untuk membangunkan projek ladang tenusu bersepadu di Cuping Perlis bagi menyokong agenda sekuriti makanan negara. Sekaligus membuktikan keyakinan pelabur swasta terhadap ekonomi dan ekosistem pembangunan bakat di wilayah ini. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan memastikan bekalan air, elektrik dan jaringan komunikasi tersedia dalam usaha meyakinkan lebih ramai pelabur ke kawasan NCER. NCIA juga sedang merangka pelbagai usaha inklusif termasuk penubuhan tabung dana pembangunan modal insan NCER sejajar seruan kerajaan untuk meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam program sosioekonomi strategik. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap dalam kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat anggota Majlis NCIA kali ke-29. Mesyuarat turut bersetuju supaya program bantuan kos sara hidup menggunakan kad tanpa tunai serta pembangunan kemahiran dan keusahawanan NCER diterapkan di bawah program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa sukacita dengan lawatan ke Turkish Aerospace Industry TAI sempena lawatan negara ke Turki. Sultan Abdullah mahu Malaysia mempelajari teknologi yang dimiliki pemain utama aero angkasa di negara itu. Butirannya kita bersama wartawan Farhana Azwani Ismail di Ankara. Baginda turut menzahirkan rasa kagum dengan teknologi yang dimiliki TAI dan berharap kerjasama lebih rapat di antara kedua-dua negara khususnya dalam teknologi pembuatan pesawat udara serta penyelidikan dan pembangunan R&D. Ini lawatan pertama kali saya ke Turkish Aerospace Industry dan saya perhatikan banyak aircraft dia dan juga R&D dia begitu kagum lah. Dan saya dimaklumkan ada juga anak-anak muda kita ya untuk mempelajari sikit sebanyak hal-hal teknologi di sinilah, dan mereka telah melangkah begitu jauh dari segi teknologi dan mereka berharap sangat untuk bekerjasama dengan pihak Malaysia dalam hal ini. Dalam kunjungan ini, Baginda turut menyaksikan pertunjukan udara menggunakan pesawat tempatan yang dibangunkan TAI termasuk pesawat tanpa pemandu dan pesawat latihan. Sultan Abdullah kemudiannya berkenan mencuba simulasi pesawat milik TAI. Baginda berkenan bertemu dan beramah mesra dengan sebahagian pelajar Malaysia yang sedang menuntut di Turki serta 7 pelajar dari Universiti Kuala Lumpur UniKL yang menjalani latihan praktikal selama sebulan di TAI. Di sini saya dapat mempelajari semua tentang pesawat berkenaan dengan daripada segi pertahanan, iaitu terutama sekali daripada bahagian Hurjet, iaitu combat aircraft dalam Turkish Aerospace Industry. Kita mempelajari daripada segi development, daripada permulaan, iaitu daripada design, daripada zero sampai ke final assembly line. Saya juga dapat contribute dalam salah satu kapal terbang nama Hurkush di TAI ini, dan alhamdulillah saya dapat banyak information dan saya akan cuba sedaya saya untuk mengembangkan information ini di Malaysia juga. Kita orang buat something software yang kita belajar sistem dalam software. Contoh saya EGI system yang sangat penting untuk GPS, untuk Hurjet sistem, macam mana dia berfungsi. TAI merupakan firma pertahanan dan aero angkasa terbesar di Turki yang menumpukan kepada pembangunan produk tulen.
Syarikat ini menyasarkan untuk menjadi satu daripada 10 firma terbesar dunia dalam industri menjelang 2028. TAI juga sebelum ini berminat untuk bekerjasama dan membangunkan industri aeroangkasa Malaysia dengan membawa kepakaran pengeluaran produk tulen OEM ke Malaysia. Mereka merancang untuk mewujudkan sebuah kilang pengeluaran produk-produk aeroangkasa seperti jet, helikopter dan kenderaan udara tanpa pemandu di Malaysia dalam tempoh setahun dan menjadikannya sebagai pangkalan untuk rantau Asia Pasifik. Dan bagi merangka kerjasama erat dengan syarikat-syarikat Malaysia, TAI juga telah membuka sebuah pejabat di Cyberjaya akhir tahun lepas bagi menyokong industri aeroangkasa Malaysia. Farhana Azwani Ismail, Ankara, RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah menerima menghadap Naib Presiden Turki Fuad Oktay di Hotel JW Marriott, Ankara sempena lawatan negara baginda ke Turki. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan menjelaskan sesi menghadap tidak berjadual tersebut diadakan sesulan sesi menghadap baginda bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam majlis sambutan negara Selasa lalu. Dalam sesi sejam ini, beberapa isu dibincangkan khususnya menyentuh hubungan dua hala. Ia merupakan kesinambungan daripada lawatan Perdana Menteri ke Turki Julai lalu. Dalam lawatan sama, rangka strategik telah dipertingkat kepada perkongsian strategik menyeluruh. Pengukuhan kerjasama meliputi bidang-bidang sedia ada dan penerokaan bidang baharu antaranya keselamatan makanan, pendidikan, komoditi, pertahanan, minyak dan gas serta tenaga boleh diperbaharui. Tahun ini merupakan tahun ke-58 jalinan hubungan diplomatik Malaysia-Turki. 23 perjanjian MOU ditandatangani sejak 1977 dan hubungan perdagangan kedua-dua negara semakin berkembang sejak termeteranya Perjanjian Perdagangan Bebas FTA pada 2014. Turki adalah rakan kongsi dagang ketiga terbesar Malaysia di Asia Barat selepas Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu UAE dengan nilai hampir 17 bilion ringgit pada tahun lalu. 874 calon peroleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2021 meningkat berbanding 741 calon STPM 2020. 584 atau 66.8% daripada jumlah itu terdiri daripada calon golongan B40 dan secara keseluruhan keputusan STPM 2021 mencatat purata PNGK 2.79. Seramai 36 calon mendapat keseluruhan 5A manakala 860 calon peroleh 4A. Perasusan calon STPM 2021 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2020 didapati telah meningkat sebanyak 0.73%, iaitu daripada 72.97% pada tahun 2020 kepada 73.70% pada tahun 2021. Seramai 42,369 calon mendaftar untuk menduduki STPM 2021 dengan 40,926 atau 96.59% hadir mendudukinya. STPM 2021 menyaksikan Terengganu terus mempertahankan kedudukan terbaiknya tahun ini. 64 calon mendapat keputusan PNGK 4.0. Secara keseluruhan, Terengganu mencatatkan PNGK 3.03. Ketika PDBR kan berlangsung di rumah, jadi saya kurang mungkin dapat pelbagai gangguan seperti gangguan internet dan bahagian lagi. Tapi saya tidak saya mencari inisiatif lain dengan mencari rujukan tambahan dan juga menonton tuition di YouTube. Saya rasa sangat gembira. Kerana
saya sangat berusaha. Nak thank you semua cikgu yang ajar saya. Cikgu Balki, Cikgu Fa, Cikgu Zahara, Cikgu Zahida dan Cikgu Zamzam. Sementara Perlis mencatat prestasi grade purata sekolah GPS STPM terbaik dengan catatan PNGK 3.01 meningkat sekaligus mengatasi PNGK kebangsaan. Ini sebenarnya adalah pencapaian yang terbaik untuk negeri Perlis dalam tempoh 5 tahun dan saya percaya perkara ini dapat kita capai kerana adanya kerjasama semangat sepasukan dalam membentuk winning team kepada pencapaian peperiksaan STPM ini. Di Kelantan, pencapaian PNGK calon sekolah kerajaan menunjukkan peningkatan iaitu 2.92 sekaligus mengatasi peringkat nasional. Peratus lulus penuh keseluruhan bagi 3,421 calon yang menduduki STPM juga meningkat kepada 99.36% selain 57 calon memperoleh PNGK 4.0. Calon STPM Negeri Kelantan dia mendapat kelulusan 4 dan 5 prinsipal tahun 2021 ialah 82.90% atau 2,836 calon. Berbanding dengan pencapaian peringkat nasional iaitu 74.04% atau 30,302 calon. Di Melaka, seramai 33 calon mendapat keputusan terbaik dengan PNGK 4.00. Saya dapat satu jadual untuk diri sendiri dan menetapkan satu target untuk saya sekurang-kurangnya saya nak ulang kaji berapa muka surat, berapa chapter dalam satu hari. Sebenarnya ikut je apa cikgu cakap sebab apa yang cikgu bagi tahu semua tu memang akan berhasilnya dan cuba untuk tingkat lagi latihan, buat lagi banyak latihan supaya lagi tingkatkan memori korang, lagi senang dapat senang jawab periksa. Wujudkan persekitaran selamat, bebas masalah disiplin, salah laku dan jenayah. Kementerian Pendidikan KPM melancarkan portal aduan buli dan program Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata, program dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri KDN, melibatkan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Di macam Melaka Tengah, di negeri Johor, sekolah menengah mesej kita bahawa kita sedang usahakan untuk menjadikan sekolah kita ini tempat yang selamat, dan dalam kita berusaha ini apa yang paling penting adalah untuk kita semua bersatu dan bersepakat bekerjasama membentuk keadaan di mana semua pihak apabila datang ke sekolah dapat merasakan bahawa sekolah ini adalah satu institusi yang selamat, insya-Allah. Datuk Dr. Razi bercakap kepada media selepas menyempurnakan majlis pelancaran program tersebut bersama Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Putrajaya. Jelas beliau, penglibatan pihak polis dengan sekolah adalah melalui Pegawai Perhubungan Sekolah PPS di semua sekolah KPM. Manakala pihak AADK terlibat secara langsung dalam melaksanakan ujian saringan yurin dan program-program pencegahan penyalahgunaan bahan pelarang dan dadah. Portal aduan buli telah mula dibuka untuk sebarang aduan. Kibaran jalur gemilang dan laungan merdeka, tanda mensyukuri nikmat kemerdekaan selain memperingati jasa dan sumbangan pemimpin dan pejuang tanah air. Namun, adakah generasi muda turut menjiwai rasa yang sama? Ikuti laporan wartawan Ahmad Ashraf Abdul Rahman. Lepas tengok cerita Mat Kilau apa semua yang ditayangkan before ni dekat Pawagam, kita dapat rasakan diorang punya semangat patriotik yang nak membebaskan negara daripada jajahan sebelum ni British, dan kita banyak dijajah kan. So sampai itu kita boleh tengoklah dekat TV ke, dekat Pawagam ke, apa semua yang ditayangkan, macam mana semangat patriotism itu diterangkan kepada masyarakat lah. Baik untuk terapkanlah, sebab dulu diorang dah
perjuangkan negara kita dengan titisan darah air mata diorang semua. So rasanya diorang terapkan lebih bagus lah untuk diorang masa depan supaya zaman-zaman nanti lepas tu diorang dapat kenal negara Malaysia dengan sedaranya juga. Merdeka! 65 tahun kemerdekaan, banyak ibrah dan pengajaran yang ditinggalkan generasi lama sebagai panduan. Pengisian sejarah perjuangan dan semangat kenegaraan sering mengiringi sambutan. Hayati erti kemerdekaan, generasi muda malah bakal menjadi pemimpin masa hadapan perlu menerapkan rasa cintakan negara. Bila kita bercakap tentang sejarah, ini waktunya untuk kita kembalikan, menunjukkan semangat patriotisme kita. Kibarkan bendera sebanyak-banyak yang mungkin, tunjukkan, ekspresikan diri kita bahawa kita ini masih lagi sayang, anak muda kita masih lagi peduli berkaitan tentang negara, anak muda kita sedia menjadi kata pemimpin pada masa hari ini dan juga pada masa depan yang mempunyai semangat kemerdekaan dan juga semangat cinta kepada negara yang penting dan juga yang tinggi. Kita sebagai anak muda mesti turun ke lapangan menjadi orang yang menyatu padukan masyarakat kita. Dan kita bersyukur kerana negara kita ini keunikannya, kemajemukan masyarakat, kepelbagaian agama, budaya, ini merupakan keunikan negara yang tentunya kita mesti pertahankan keamanan dan perpaduan. Dalam Islam ada satu fiqh yang disebut sebagai fiqh at-ta'ayush. Maknanya saling hidup, saling hormat menghormati, hidup aman damai, dan inilah kerukunan dalam masyarakat yang anak-anak muda hari ini kita mesti jaga dan pelihara baik-baik. Kemerdekaan sebenar adalah kemerdekaan jiwa dan minda yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk melalui agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Sememangnya generasi muda mempunyai amanah yang cukup besar dalam memupuk penghayatan erti kemerdekaan sebenar kepada masyarakat. Walaupun menerima pelbagai pendedahan dari segi pemikiran dan juga budaya, justru semua pihak hendaklah membina dan menggerakkan semula kesedaran kepentingan memahami sejarah itu sendiri dengan memperhebatkan semula budaya ilmu dalam kelompok masyarakat, menghidupkan ruh perjuangan sekaligus menggilap semua semangat anak muda untuk cintakan negara. Ashraf Abdul Rahman, RTM. Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik, Undi 18 serta Rang Undang-Undang Anti Lompat Parti diluluskan di Parlimen. Ia antara sejarah yang dilakar dalam lanskap politik negara. Sekaligus membuktikan kejayaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendepani cabaran politik sejak menerajui kerajaan Ogos tahun lalu. Ikuti laporan khas wartawan Dian Fatihah Magno sempena setahun pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Di langit cahaya bersinar menyinari bumi merdeka. Pada 20 Ogos 2021, Datuk Seri Ismail Sabri mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-9. Beliau mengambil alih teraju pentadbiran negara ketika keadaan politik disifatkan agak tidak stabil selepas PRU ke-14. Tidak sampai sebulan selepas itu, Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan PH memeterai Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik sekaligus meredakan suhu politik negara. MOU setebal 17 muka surat itu telah membentuk satu kerjasama duipartisan yang bertujuan menstabilkan kerajaan supaya fokus dapat diberi kepada agenda rakyat dalam mendepani cabaran COVID-19. Berikut merupakan 7 tawaran dalam MOU itu yang disifatkan pembangkang sebagai satu kematangan politik. Salah satu legasi besar yang boleh kita lihat di bawah kepimpinan beliau adalah usaha untuk menandatangani
memorandum persefahaman di antara kerajaan dan Barisan Parti Pembangkang supaya itu dapat meredakan suhu kepanasan perbezaan fahaman ideologi politik agar memberikan tumpuan ke arah proses kestabilan dan juga keadaan yang lebih menentu. Bermakna 1 tahun ini kita telah melihat bagaimana proses itu cuba diguna pakai agar dapat kita melihat kepada perbezaan-perbezaan yang wujud selama 2 tahun di bawah COVID-19 ditangani dan juga proses pemulihan dilakukan dengan segera dengan pelbagai pendekatan dengan keadaan yang luar biasa wujud selama ini. Menyedari RUU anti lompat parti mampu menjamin kestabilan politik, Datuk Seri Ismail Sabri menjadikan pembentangan RUU itu di Parlimen sebagai salah satu butiran utama dalam MOU tersebut. Dan pada 28 Julai 2022, RUU anti lompat parti diluluskan dengan undi majoriti 2/3 ahli Dewan. Satu kejayaan besar bagi saya ialah apabila beliau berjaya membawa RUU berkaitan dengan lompat parti di Parlimen hingga menyebabkan hampir 100% bersetuju. Itu satu kejayaan yang menunjukkan bahawa sokongan padu terhadap beliau masih lagi cukup tinggi dan ini juga memberikan ketenangan dan juga memberikan keyakinan kepada rakyat dalaman dan juga luar untuk terus melabur ke dalam negara ini kerana kestabilan politik menentukan kejayaan dan juga perkembangan ekonomi negara. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga berpendirian pelaksanaan Undi 18 akan dilaksanakan bermula awal tahun 2022 seperti diputuskan Mahkamah Tinggi Kuching Sarawak sebelum ini. Jelasnya Kabinet telah membuat keputusan untuk tidak merayu keputusan berkenaan walaupun sebelum ini Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan bahawa persediaan ke arah pelaksanaannya hanya boleh dibuat menjelang September 2022. Ruang yang diberikan melalui Undi 18 ini akan melihat lebih ramai golongan muda terlibat aktif dalam membuat keputusan berkenaan masa depan negara dan menjadi pemimpin baik di peringkat persekutuan maupun negeri. Walaupun tempoh setahun bukan satu jangka masa yang panjang, namun tanggungjawab yang digalas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bukan satu tugas yang mudah. Tempoh setahun juga membuktikan beliau sebagai seorang pemimpin yang mementingkan agenda negara dan rakyat. Dian Fatia Maknoh, RTM. Persiapan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Negeri Selangor edisi ke-8 yang bakal berlangsung selama 3 hari bermula esok di perkarangan Stadium Shah Alam semakin rancak. Penganjuran kali ini yang disertai 100 usahawan industri kecil dan sederhana menyasarkan lebih 100,000 pengunjung. JAKM Negeri Selangor akan diterajui oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Kelainan penganjuran kali ini, keluarga Malaysia akan mengadakan kenduri rakyat dengan konsep cita rasa kenduri at food truck yang disediakan oleh hampir 40 usahawan food truck secara percuma. Untuk usahawan kita ada kita sediakan program-program seperti padanan perniagaan. Kita sediakan 20 anchor syarikat hypermarket yang mana kita akan temukan dengan usahawan IKS kita. Kita juga sediakan booth ataupun kemah untuk akses pembiayaan. Iaitu perkara baru yang kita bawakan di JAKM Negeri Selangor. Dan juga pada JAKM kali ini, KUSKOP ingin memperkenalkan platform e-dagang kami, MyMall. Jadi untuk semua silalah datang ke booth jualan IKS MyMall untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai bagaimana nak onboarding on MyMall. Program ini juga akan dimeriahkan lagi dengan mini konsert Gema Irama at JAKM dengan pelbagai persembahan artis-artis terkenal pada malam Sabtu ini. Bertemakan Usahawan Keluarga Malaysia Penggerak Ekonomi Negara, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Selangor edisi ke-8 kali ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik untuk semua lapisan masyarakat. Ayuhlah keluarga Malaysia, jangan lepaskan peluang ini. Marilah kita sama-sama kunjungi program JAKM dari 19 sehingga 21 Ogos, 9 pagi sehingga 9 malam di perkarangan Stadium Shah Alam. Michelle Wang, RTM.
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT perkenal Indeks Daya Huni Malaysia (IDAM) bagi mengukur daya huni pihak berkuasa tempatan PBT sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Ketua Pengarah Plan Malaysia Dr. Alias Ramli, pelaksanaan IDAM fasa pertama di Semenanjung Malaysia menggunakan sistem murni net melibatkan 101 PBT. Konteks perancangan selepas ini kita faham bahawa dalam konteks pengukuran saja Sabah dan Sarawak tidak dapat masuk pada tahun 2021. Jadi kita telah berbincang dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan kita mula membuat pengukuran pada tahun 2023 untuk Sarawak, dan untuk negeri Sabah sebenarnya Sabah telah masuk. Cuma itu oleh kerana sedikit ada masalah berhubung dengan isu bila berlakunya PKP, kebanyakan PBT di Sarawak tak dapat memberikan data yang terbaik kepada sistem yang telah kita bentukkan di situ. Jadi untuk Sabah kita akan menggunakan data pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 kita boleh buat satu penilaian kepada 26 PBT di negeri Sabah. Plan Malaysia turut menyediakan dasar perbadaran negara kedua yang berfungsi memandu dan menyelaras perancangan dan pembangunan perbandaran negara supaya lebih efisien dan sistematik, khususnya bagi mengurus peningkatan kadar urbanisasi di Malaysia yang direkodkan pada kadar 75.1% pada 2020. Indikator kerangka IDAM akan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa agar sentiasa dengan pembangunan fizikal, ekonomi, sosial dan pentadbiran di Malaysia. Baik, seterusnya untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Nazri. Silakan. Usah bimbang, Harimau Selatan buktikan kemampuan esok. Tour de France 2022 dicemari penggunaan tramadol. Terima kasih Fiona dan Faris. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Ini berita gembira buat Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan membantu Badan Induk Sukan tersebut bagi persediaan menghadapi kejohanan peringkat Asia dan dunia tahun hadapan. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata KBS sedang menimbang untuk menambah dana buat skuad hoki negara bagi tujuan tersebut. Jelas belia permohonan yang dibuat MHC wajar susulan kejayaan yang ditempuh pasukan kebangsaan dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Dalam masa yang sama, saya juga menggalakkan agar syarikat-syarikat korporat untuk bersama-sama dengan kerajaan membantu mereka untuk menaja pasukan agar mereka dapat bertanding dengan keadaan yang selesa, tidak tertekan dan sebagainya. Terbaru, skuad negara muncul juara kejuaraan hoki dalam Dewan Piala Asia 2022 di Bangkok, Thailand. Pasukan hoki akan memulakan tahun 2023 dengan penyertaan pada kejuaraan hoki Piala Dunia Remaja, Piala Asia, Sukan Si Kemboja diikuti kelayakan Piala Dunia. Bahang aksi Liga Juara-Juara Asia ACL kini dirasai. Esok, skuad Johor Darul Ta'zim JDT akan berdepan aksi penting menentang bekas juara Urawa Reds Diamonds dari Jepun pada saingan 16 akhir. Biarpun turun sebagai pasukan bukan pilihan namun tidak mustahil skuad bimbingan Hector Bidoglio mampu mencipta kejutan. Ketika ini kelebihan dilihat memihak Urawa yang pernah menjuarai kejohanan tersebut pada 2007 dan 2017. Malah aksi esok yang dijadual berlangsung di Saitama Stadium juga bakal dimanfaatkan oleh tuan rumah. Bagaimanapun peluang JDT untuk mencipta sensasi tetap terbuka bagi aksi tersebut. Sebelum ini JDT telah membuktikan keupayaan mereka apabila melakar sejarah tersendiri mara kesaingan kalah mati kejohanan. Skuad Harimau Selatan juga menjadi perhatian sewaktu aksi peringkat kumpulan I selepas menyingkirkan kelab gergasi Asia seperti Kawasaki Frontale dan Ulsan Hyundai.
Seandainya JT berjaya melepasi aksi 16 akhir, maka ia akan menjadi satu pencapaian membanggakan buat arena bola sepak Malaysia. Aksi Liga Super Kedah Darul Aman KDAFC meraih satu mata berharga selepas seri 1-1 menentang pasukan di tangga kedua Liga Sabah FC di laman sendiri semalam. Keputusan itu membuka laluan skuad hijau kuning naik 2 anak tangga untuk menghuni kedudukan ke-6 Liga. Beraksi di hadapan kira-kira 5,000 penyokong setia hijau kuning, Kedah tampil dengan aksi lebih bertenaga dengan corak permainan lebih tersusun. Hasilnya, Ronan Ngah Wanja berjaya menjadikan gol awal menerusi tandukan pada minit ke-6. Gol tersebut menyuntik semangat skuad kendalian Aidil Syahrin Sahad untuk terus melancarkan serangan ke kubu pelawat. Pada babak kedua, Sabah FC mula mendominasi permainan dengan serangan bertali arus ke atas lawan. Percaturan baik pemain gantian skuad The Rhinos bekas pemain Kedah Farhan Roslan berjaya meledak gol penyamaan pada minit ke-84. Keputusan terikat 1-1 kekal sehingga wisil penamat. Dalam perlawanan lain, PJ City gagal memperbaiki kedudukan selepas seri tanpa jaringan berhadapan Sarawak United di Stadium Negeri Kuching. Pasukan pelawat tampil garang di awal permainan dengan beberapa percubaan daripada pemain tengah Ruben Tiran namun gagal mendapatkan jaringan. Keputusan seri itu menyaksikan PJ City FC kini mengumpul 13 mata untuk berada di tangga ke-11 manakala Sarawak United di kedudukan ke-10 dengan 14 mata selepas 17 perlawanan berlangsung. Sementara itu, Terengganu FC TFC melebarkan rekod kemenangan ke atas Selangor selepas mendudukan lawan 2-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. 2 gol TFC hadir pada babak pertama menerusi Habib Harun dan Manuel Ott. Harun mengunjukkan tuan rumah pada minit ke-13 hasil rembatan kencang yang berjaya menewaskan penjaga gol Sam Smallville sebelum Manuel Ott menambah derita Selangor pada minit ke-39. Ini juga kali ke-9 skuad Nafuzi Zain menewaskan Selangor sejak 2019. Menjelang aksi akhir Piala Belia 2022 esok, skuad bola sepak bawah 19 tahun Pahang akan berusaha mendapatkan lebih banyak gol menentang Selangor dalam usaha mendominasi perlawanan. Menurut ketua jurulatihnya, Bahizan Osman, pasukan itu juga perlu mendapatkan bekalan selesa untuk aksi di laman sendiri nanti. Kita akan cuba sedaya upayalah untuk sekurang-kurangnya mendapat gol di tempat lawan, dan itu adalah matlamat pasal kita, dan kita tidak akan lupa ancaman yang akan datang daripada pasukan Selangor, dan kita tidak boleh terlalu leka untuk menjadikan gol saja, tapi kita harap defend kita dapat berhati-hati dalam mematahkan serangan daripada pasukan Selangor. Bagi ketua pasukan Muhammad Amirul Haikal Razali, beliau akui semua rakan sepasukan sudah bersedia menghadapi cabaran tersebut. Kita harap pasukan kita dapat cari jaringan gol tempat lawan, dan saya harap player semua dapat bermain dengan sehabis baik pada hari esok. Perlawanan akhir pertama Piala Belia dijadual berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam manakala timbal balik pada 26 Ogos di Stadium Majlis Perbandaran Temerloh. Ketua Jurulatih skuad bawah 19 tahun Selangor Muhammad Firdaus Aziz mengakui kelebihan aksi di laman sendiri wajar dimanfaatkan sebaiknya dalam aksi menentang Pahang. Approach saya terhadap final ni sebenarnya tak ada beza dengan permainan-permainan yang kami main di suku akhir, di separuh akhir ataupun di grup. Sama saja sebab kami paling penting of course is we want to win, but because we are in under 19 level, development is also important. For me, it's utmost important. For players, it's also want to win. So, approach sama, we going to go all out and everything. Dan insyaAllah lah. Sukan berbasikal dunia pelumba Colombia Nairo Quintana kini hilang kelayakan daripada menjadi tua di FAN selepas melanggar peraturan perlumbaan. Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pelumba tersebut didapati menggunakan bahan terlarang dalam sukan semasa pertandingan. Pelumba pasukan Arkia Samsing itu menambahkan saingan di tempat ke-6 dalam aksi bulan lalu.
Bagaimanapun hasil ujian doping yang dilakukan ke atas pelumba tersebut mendapati kuintana positif menggunakan tramadol. UCI dalam satu kenyataan menjelaskan keputusan tersebut selaras dengan peraturan perubatan badan induk tersebut. Jelas UCI, rayuan juga boleh dibuat menerusi Mahkamah Timbang Sukan CAS dalam tempoh 10 hari. Penggunaan tramadol adalah satu kesalahan bawah peraturan perubatan UCI dan dianggap melanggar peraturan anti-doping. Penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo diberi amaran oleh polis selepas merosakkan telefon bimbit seorang remaja berusia 14 tahun dengan menepisnya hingga jatuh. Kejadian itu berlaku selepas United tewas dalam aksi menentang Everton di Goodison Park pada musim lalu. Sewaktu insiden pada April itu, Ronaldo dilihat menepis tangan remaja berkenaan. Bagaimanapun, pemain berusia 37 tahun itu memohon maaf kepada remaja tersebut menerusi media sosial. Pihak polis tempatan menerusi satu kenyataan mengesahkan Ronaldo telah disoal siasat berhubung dakwaan menyerang dan menyebabkan kerosakan jenayah. Kenyataan itu turut memaklumkan insiden tersebut berlaku selepas perlawanan Everton menentang Manchester United pada 9 April lalu. Media tempatan melaporkan Ronaldo tidak gembira di Old Trafford selain bercadang untuk berhijrah menyertai klub lain. Edisi Sukan 18 Ogos 2022 berakhir di sini. Untuk itu, kembali semula bersama Fiona dan Faris. Saudara, berita perdana edisi 18 Ogos 2022 melabuhkan tirai. Dapatkan pengembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Juga semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.